Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada hari Tasyrik, kita masih lagi terus istiqamah bersama Al-Quran dalam My Quran Time, baca faham amal, dan pada hari ini kita bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul sihat Ustaz ya. Masya-Allah, kita hari ini hari yang ke-12 3 Syawal dan besok hari terakhirlah. Betul Ustaz. Untuk ibadah korban dan untuk bertakbir selepas solat dan sebagainya. Takbir muqayyad masih lagi dibenarkan ya. Jadi tuan-tuan ambil kesempatan ya, kita dengar Quran, kita baca Quran pada hari ini. Waktu solat di rumah ataupun di surau, jangan lupa ya, ada imam ataupun imam di rumah yang kadang-kadang boleh lagi takbir ke? Boleh ya. Ini bukan takbir mursal yang kita boleh baca bila-bila, tetapi muqayyad yang boleh kita baca selepas daripada solat Zuhur, Asar, Maghrib nanti insya-Allah. Di rumah pun boleh Ustaz? Ya. Di rumah pun boleh. Di rumah boleh. Bukan hanya di surau bukan pasal pakai mic je Ustaz. Okey. Jadi sama-sama kita takbir sebagai lambang kemenangan, kita bersyukur, kagum kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah cara untuk kita meraihkan Aidil Adha. Kita kembali kepada semangat pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim, oleh nabi-nabi terdahulu. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mari sama-sama kita teruskan melihat kepada sinopsis bagi halaman 252, iaitu pada ayat yang ke-19, perumpamaan orang yang benar dan yang tidak benar, batil. Allah sampaikan dalam ayat yang ke-19, diluaskan dengan penerangan pada ayat 20 hingga 24 tentang sifat ulul albab ya. Siapa ulul albab? Ini yang kita akan baca dan kita akan lihat bersama untuk sama-sama kita maklumi. Kemudian diteruskan pada ayat yang ke-25 ya. Pada ayat yang ke-25, sifat orang yang tidak bertuah, yang celaka dan sengsara serta balasannya, dan diikuti dengan rezeki yang akan kita lihat bahawa sebenarnya tanggungan daripada Allah dan juga bagaimana salah satu rezeki adalah hidayah daripada Allah untuk orang-orang yang mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita sama-sama mulakan bacaan ayat 19 hingga 24 bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian? Apa khabar ayah-ayah, ibu-ibu, adik-adik, abang-abang, akak-akak sekalian? Makali masih ada lagi yang sedang melapah daging, korban, sembahyang korban. Saya kira sahabat kita Ustaz Tirmizi pun masih lagi hari ini bertugas. Dia tugas melih. Ingatkan makan sup tadi. Insya-Allah. Jadi kita doakan semua sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian terus dipermudahkan urusan dalam ibadah korban ini, dan seperti kata Ustaz Fazrul tadi, ambillah kesempatan untuk kita perbanyakkan ucapan takbir, tahmid, tahlil dalam suasana ataupun dalam saat yang barakah ini insya-Allah taala. Baik. Jadi untuk permulaan ini kita nak baca ayat 9 hingga 24 Ustaz ya. Di halaman yang ke-252
dah juzuk ke-13 kita. Subhanallah, alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah antara ubat ustaz, ubat penenang jiwa, pengubat jiwa ustaz, antaranya. Sebab ayat yang akhir sekali nanti dalam halaman ini pun ada menceritakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenang dan tenteram. Dengan al-Quran, mulut kita senantiasa berzikir, baca Quran, ustaz, ingat Allah Subhanahu Wa Taala, tenang tenteram hati kita. Jadi mari kita rawat jiwa kita seketika, ubat hati kita. Kita baca dulu beberapa ayat sehingga ayat 19 hingga ayat 24. Kita cuba permulaan ini dengan bacaan murattal sikah. Kita cuba insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار
Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 19 hingga 24. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tarmizi. Kita membaca Ustaz ya daripada surah Ar-Ra'd, surah Guruh ya, sebagai satu amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi amaran daripada guruh itu bagi petani bila mendengar guruh ada hujan yang akan menyusul ya. Jadi bila Allah memberikan peringatan demi peringatan kepada orang yang beriman ataupun kepada manusia, sebenarnya bukan kerana Allah nak menakutkan, tetapi kerana Allah nak memberi lebih banyak nikmat. Sebagaimana kita telah belajar semalam, bila air ada buih ya, dan juga pada logam ya, bila kita didihkan ada buih. Jadi bila datang Quran ini ia sebenarnya menyejukkan, membuang buih-buih dalam kehidupan kita. Maksudnya perasaan-perasaan rosak buruk yang ada dalam diri kita, Quran akan keluarkan yang tak bermanfaat itu. Ataupun dalam hidup kita ini ada orang yang tak baca Quran, Allah beri dia ujian hidup ya. Untuk apa? Untuk dia dibakar dan keluar buih-buih yang tidak original tadi, menyebabkan dapat terhasilnya emas 999 Ustaz. Itu prosesnya ada dua. Satu cara sejuk, satu cara panas. Kadang-kadang cara sejuk tak cukup mengeluarkan buih, Allah bagi panas sedikit ya. Dan ujian dan juga Quran ini adalah dua bahasa yang sentiasa berlaku. Ianya paling hebat berlaku kepada Rasul agar bersih segala-galanya, kerana mereka memang tidak berdosa, tetapi ia adalah sebagai satu daripada keadaan realiti di atas muka bumi ini. Maka Allah menyatakan tentang pada ayat 19 tentang ciri orang-orang yang bersama kebenaran ya. Allah menyatakan, maka adakah orang yang mengetahui bahawa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah benar sama dengan orang yang buta? Hanya orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Itu terjemahan. Apa yang di-highlightkan di sini istilahnya unzila Ustaz ya, sesuatu yang diturunkan. Yang kita masih ingat lagi, apabila daripada langit turunnya air, mengeluarkan buih-buih, daripada langit turunnya wahyu untuk mengeluarkan kebatilan-kebatilan daripada seseorang. Tetapi siapa yang dapat menghargai kepada sesuatu yang turun daripada langit? Orang yang nampak Ustaz. Ya, berbeza dengan orang yang tidak nampak. Orang yang tidak nampak ya, sebenarnya bila seseorang itu tidak nampak penglihatan, dia tak tahu dia datang daripada atas ataupun daripada bawah, tidak dapat menghargai bagaimana hujan itu turun daripada atas. Ini yang kita lihat. Tetapi lebih daripada itu, yang dinyatakan sini, orang yang buta mata hati, dia tidak dapat menghargai kebenaran yang turun daripada Allah, daripada atas, iaitu Al-Quran. Dia baca Quran, dia rasa macam berat. Dia tak nampak apakah manfaat daripada anugerah wahyu daripada Allah SWT. Tetapi bagi tuan-tuan yang mengikuti My Quran Time ataupun mengikuti kelas pengajian Quran, terus komited dengan Quran, kita ucapkan tahniah Ustaz ya, kerana tuan-tuan share dengan kawan-kawan, beritahu, excited nak kongsi. Pasal apa? Saya dah merasai kesejukan, ketenangan daripada Al-Quran dan bagaimana dia membuang buih-buih. Ya, mungkin tuan-tuan di ruang komen itu boleh letakkan apakah contoh buih yang telah diketepikan bila tuan-tuan bersama dengan Al-Quran. Mungkin ada yang kata, dulu ni saya ni pemarah kuat. Saya ni jenis tengok orang lebih sikit je nak dengki terus. Tetapi bila bersama dengan Al-Quran, ia akan mengubat hati kita sehingga kan orang tu lebih, alhamdulillah, kerana Tuhan yang sama boleh beri kepada saya, malah boleh bagi lebih lagi, dan saya doakan saya semua dapat yang terbaik bila sampai di syurga nanti. Itu adalah kesan bila Quran ini sudah masuk membersihkan hati kita. Innama yatadhakkaru ulul albab. Allah ujungkan di akhir itu, sesungguhnya yang boleh mengambil pelajaran daripada kebenaran yang turun daripada langit ini adalah ulul albab. Kata Hamka dalam tafsirnya, dia menyatakan ulul albab ni adalah orang yang mempunyai fikiran berisi ya, hati nurani, fikiran yang berisi. Bukannya yang fikiran lompong ataupun kosong. Dan inilah 16 ayat dalam Al-Quran berkaitan dengan ulul albab. Adik-adik yang mengikuti program ulul albab di tahfiz ya, ataupun yang MRSM Ustaz ya. Tapi ia bukan sekadar berada di sekolah, tetapi ia adalah satu peluang untuk semua orang. Jangan pula adik-adik yang kata saya tak dapatlah pergi MRSM ulul albab, tak jadi ulul albab. Bukan. Ya, yang pergi ke MRSM ulul albab pun sebenarnya perlu mendalami kepada ayat ini. Cikgu-cikgu lihat
Apakah definisinya? Sebagaimana Allah nyatakan pada ayat 20, 21 dan seterusnya. Ayat yang ke-20 menceritakan tentang ulul albab. Yang pertama, alladzina yufuna bi'ahdillah, iaitu orang yang menyempurnakan janjinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau seseorang itu pandai, dia dapat 10A dalam SPM, kemudian dia pergi universiti, dia dapat 4 flat. Pointer dia 4. Kalau dia tidak menunaikan janjinya kepada Allah, salah satunya solat pada masanya, orang ini bukan ulul albab. Satu. Itu ahmad albab. Ya. Jadi bukan ulul albab, ya. Walaupun belajarnya bijak tetapi tidak menyempurnakan janji kepada Allah untuk menunaikan tanggungjawab sebagai anak, sebagai ibu, sebagai ayah, itu bukan ulul albab. Betul. Yang pertama. Yang kedua, wala yanqudunal mitsaq, tidak memutuskan mengingkari mitsaq. Apa maksud mitsaq? Perjanjian yang berat. Bila kita berjanji dengan manusia, kita berjanji dengan Allah, berjanji dengan manusia, mungkin kita bekerja Ustaz ya. Bekerja, sign, kita buat kerja, itu adalah mitsaq. Ataupun kalau kita bernikah contohnya, itu adalah mitsaq. Dua-dua berjanji, perjanjian yang berat. Jadi kalau dengan manusia seseorang itu mengambil enteng, si suami tidak mahu mencari nafkah, tidak mahu mendidik, si isteri tak nak buat kerja untuk menjaga rumah contohnya, maka itu digelar sebagai bukan ulul albab. Masya-Allah. Istilahnya apa Ustaz? Ahmad albab. Ya, dia kena ketuk baru okey, baru saya akan dia tak dapat mesej, fikirannya kosong. Itu istilahnya. Dan seterusnya Allah menyatakan pada ayat 21, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusal, iaitu mereka menyambungkan sesuatu yang Allah suruh sambung. Apakah salah satunya? Silaturahim. Ya, kemudian dunia akhirat ini dia tidak boleh kata dunia sahaja akhirat tak berkait, ataupun akhirat saja tidak berkait. Dia selalu pasangkan dunia akhirat, apa yang perlu dihubungkan. Keluarga dengan kehidupan bekerja dihubungkan, personal dengan keluarga dihubungkan. Jadi ini adalah sifat ulul albab. Ahmad albab buat apa Ustaz? Dunia sahaja, akhirat dia lupa. Betul kan? Saya cari duit kerja, tak payah nak solat sibuk kan? Ataupun kalau dia nak akhirat saja, dia lupakan kepada dunia. Betul. Pun digelar sebagai, mudah ceritanya, ahmad albab Ustaz ya. Jadi ini Allah suruh kita jaga, walaupun masa raya ni tak boleh balik kampung Ustaz. Betul, boleh kita WhatsApp ke. Betul, itu untuk merapatkan silaturahim. Tuan-tuan yang dah buat itu sebenarnya tuan-tuan ulul albab. Adik-adik yang tak pergi ke MRS yang ulul albab pun telah menjadi ulul albab bila kita buat merapatkan silaturahim dengan nenek, dengan atuk, dengan pakcik, dengan kawan-kawan, tidak bergaduh sesama adik-beradik. Seterusnya wayahsyauna rabbahum, ya, iaitu mereka itu takut kepada Allah dan takut kepada su'al hisab, iaitu hisab ataupun kiraan perhitungan audit yang amat buruk. Mengapa audit buruk? Disebabkan tidak membuat persediaan di atas muka bumi ini. Dia bimbang, saya ni jadi ayah yang okey ke tak okey kalau Allah kira markah saya di akhirat nanti. Saya bimbang saya jadi ibu yang tak lepas audit di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan ada rasa begitu, ya khafun, takut, maka sebenarnya inilah ulul albab. Walaupun mungkin kita tak belajar tinggi, tetapi kita jadi orang yang amat ada isi. Lub itu Ustaz, albab tu dia berkaitan lub. Kalau kita makan kacang tu, Ustaz biasa makan kacang isinya ke kulitnya Ustaz makan? Isinya. Itu lub. Ya. Kalau orang yang ahmad albab tadi tu, dia makan kulit. Kan, dia cari kulit ni. Orang lain semua makan isi, dia makan. Pasal apa? Dia tak mampu memahami isi daripada sesuatu ayat yang Allah sedang sampaikan. Baik. Dan seterusnya Ustaz ya. Sabar. Kalau boleh kita baca sekali lagi, pasal sabar ini yang dipuji, yang diulang oleh para malaikat yang menyambut kita di syurga nanti insya-Allah bersama keluarga. Ayat 22 kita ingin ulang kembali. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Subhanallah Ustaz, ada sahabat-sahabat kita yang ramai yang komen sejukkan hati dengan Al-Quran. Sejukkan jiwa kita. Amarah kita padamkan dengan Al-Quran dan sebagainya. Ketenangan, subhanallah. Baik, kita nak sejukkan lagi. Kita nak baca ayat yang ke-22 Ustaz kan? Betul. Kita nak baca ayat yang ke-22. Tuan-tuan, jom kita baca ayat yang ke-22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ
ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat yang ke-22 yang amat menyejukkan Ustaz ya. Memang Quran ini memang menyejukkan. Ya, menyejukkan dan dalam masa yang sama dia akan membuang buih-buih yang tidak bermanfaat daripada hati kita. Ayat yang ke-22 menyambung sifat ulul albab ya, iaitu walladzina sabaru bitigha wajhi rabbihim, mereka yang sabar. Sabar mencari redha Tuhan. Bukan sabar kerana sabar jelah. Dia lain Ustaz ya. Dia kalau kita sabar jelah itu terpaksa. Tetapi kerana kita sabar, ya Allah, kami lockdown, kami PKP, kami bersabar ya Allah mencari redha-Mu, maka itu ulul albab Ustaz. Dia punya ganjarannya nanti kita bincanglah ya lepas ni. Tetapi ini sifatnya mencari redha Allah, dan perkataannya boleh kita dengar ataupun kita boleh lihat daripada mimik muka je. Orang yang sabar mencari redha Allah dengan sabar dengan bekuk perutnya kan. Terpaksa jelah kan. Itu adalah sabar kerana manusia yang kita doa agar kita menjadi ulul albab, bukan amal albab. Amal albab kalau dia kena sabar jelah kan. Sabar jelah kena PKP begitu kan. Tetapi kita jadi orang yang mencari redha Allah. Dan bila kita bersabar ini ada dua perkara. Bersabar ketika berinteraksi dengan Allah namanya adalah wa aqamus solah. Puncaknya ialah ketika kita mendirikan solat. Tetap mendirikan solat. Itu sebabnya kalau tanda orang itu sabar, salah satunya ialah dia dapat mendirikan solat. Orang yang tak solat, yang lambat solat adalah orang yang tak sabar. Dan kesannya orang-orang ini tuan-tuan sekalian, dia mudah marah Ustaz. Dia lebih cepat stres dalam hidup dia. Betul, pasal apa? Pasal dia terlupa bahawa yang menguruskan hidupnya selama ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, sesama manusia dia buat apa? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Iaitu mereka ini sentiasa infak ya. Pada waktu ini tuan-tuan, bagaimana nak meningkatkan kesabaran, nak jadi ulul albab ya, kita selalu infak. Selalu ajak ahli keluarga kita, jom kita derma sedikit ya. Boleh beli daripada di online Food Panda ke apa ke. Betul. Belanja orang lain contohnya. Ataupun kita mungkin kita boleh transfer kepada mak ayah kita ya, sedikit demi sedikit. Itu adalah tanda kita ini bersabar. Kerana kadang-kadang bila kita infak Ustaz ya, orang tak cakap terima kasih. Betul. Kadang-kadang orang tak balas dengan kebaikan. Siap dia ngumpat lagi, bagi nasi ni je contoh Ustaz kan. Okey. Tapi kerana kita nak jadi ulul albab, kita akan laksanakan. Itu sebabnya di hujung itu Allah cakap wa yadra'una bil hasanati sayyi'at. Sifat seterusnya adik-adik yang pergi ke sekolah ulul albab ataupun bukan ulul albab, bukan sekolah amal albab maksudnya, dia menolak keburukan dengan kebaikan. Ada orang kutuk, kita tak balas. Ada orang kutuk, siap bagi hadiah lagi pada orang yang kutuk. Itu zaman Nabi, sampai Nabi buat begitu Ustaz ya. Yang itu memang sukar. Itu istilahnya wayadraun. Daraa ini maksudnya kalau ada orang yang kita kalau accident ke ataupun nak hampir dilanggar, kita tolak dia ke tepi, itu adalah wayadraun. Maksudnya kita tolak sekuat-kuatnya. Kerana apa? Nak selamatkan orang itu. Sifat ini Allah cakap ulaika lahum uqbaddar, ada balasan yang amat hebat. Kita akan lihat sebentar lagi, kita lihat dahulu, tapi kita nak lihat perkataan pilihan kita. Iaitu perkataan lubaba ataupun labba ya, lababa, maksudnya berakal, cerdik ataupun yang mempunyai, memahami intipati, memahami intisari.
isi daripada kacang Ustaz ya, bukannya hanya di luar kulit sahaja. 16 kali disebut dalam al-Quran, dan inilah ayat-ayat yang boleh dibaca oleh cikgu-cikgu, faham kemahiran ini agar ianya dibina dalam diri anak-anak yang hadir ke sekolah ulul albab ataupun cikgu-cikgu tadika, cikgu sekolah rendah pun boleh kita bina di rumah masing-masing sekarang ini, kerana ulul albab adalah tanda kita ini mendapat hati nurani, fikiran yang berisi. Kita rehat sebentar, kita kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 Tidak ada daya upaya kita sebagai seorang hamba yang sangat lemah, melainkan illa billahil aliyil azim, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, kemurahan Allah, pengurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, nikmat dan segala yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Ingat, kita saban hari, saban waktu, kita letakkan dahi kita, kita sujud kepada Allah, dan kita nyatakan setiap kali kita berinteraksi dengan solat kita pada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, sesungguhnya hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, kami sembah, dan hanya kepadamu sahaja ya Allah kami mohon pertolongan. Allahu akbar. Kita semua manusia biasa yang sangat lemah, senantiasa berharap atas petunjuk, hidayah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Faz ya. Sebab itu kita inilah Ustaz ya, Al-Quran merawat jiwa kita, merawat hati kita. Walau macam mana gundah gulana, rasa hati, sakit hati Ustaz, kembalilah, ubatlah hati kita dengan kalamullah Al-Quran, mudah-mudahan insya-Allah taala ya, menyejukkan hati untuk diri, untuk keluarga, untuk negeri negara ini Ustaz ya, satu dunia. Dan apatah lagi kalau kita ada pihak yang ini sakit hati dengan yang ini contohnya, ya mungkin panas hati, maka ubatnya dengan Al-Quran, bukan sekadar baca Ustaz ya, kita faham. Dan salah satu yang kita faham sebentar tadi, Allah kata pada ayat 21, sambungkan, sambungkan dan juga tolak keburukan. Kita tak nak dua-dua pihak ini berbuat keburukan. Jadi orang ni kata dia buruk, dia bagi kebaikan, yang ini pun bagi kebaikan. Jangan ini cakap saya akan saman awak, awak pun saman, sama dua-dua membalas dengan saman. Akhirnya apa? Silaturahim itu akan terputus Ustaz ya. Jadi perkara ini yang kita harapkan ulul albab jelas perkara ini. Tuan-tuan sebagai individu yang membaca Al-Quran, kita harap kita jadi ulul albab, mendamaikan orang yang bersengketa. Jangan kita bakar pula. Allahuakbar. Jangan bakar pula, kita pula yang sokong. Okey, awak kena saman sana, yang ini saman sana kan. Dan bagi peguam-peguam, kalau boleh tolong buat kerja yang amanah dan mendamaikan, bukan untuk merosakkan lagi keadaan Ustaz ya. Jadi inilah ayat ulul albab kita. Allahu akbar. Subhanallah. Cantik sekali pengajaran ataupun kita kata bacaan kita pada hari ini. Bukan hanya baca tuan-tuan, baca tu dah rawat dah Ustaz. Betul. Dia tambah lagi dengan pemahaman kehendak daripada ayat itu. Subhanallah. Baik. Jadi mari kita lihat sejenak ulang kaji tajwid yang ingin kita kongsikan pada hari ini, iaitu berkisar tentang hukum mad. Kita nak lihat hari ini hukum mad wajib ataupun mad muttasil yang banyak kita jumpa. Saya sebelum kita lihat dalam halaman kita ni, jika tak silap saya ada 9 tempat. Jadi kita lihat dulu mad muttasil, iaitu apa dia? Mad muttasil terjadi apabila huruf mad bertemu hamzah. Huruf mad, alif atau waw atau ya, bertemu dengan hamzah
dalam satu kalimah ketika wasal dan juga waqaf. Hukumnya wajib dibaca dengan 4 atau 5 harakat panjang dia. Dan nama dia dinamakan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Huruf mad bertemu hamzah dalam satu kalimah ketika wasal dan juga waqaf. Contohnya jika kita lihat dalam halaman 252 pada hari ini ada 3 contoh yang kita kongsikan. Pertama ayat 21 su'a tu wa yakhafuna su'a bertemu huruf mat kat mana? Waw itu ada tanda mat atas dia tu. Ada yang kata misai Ustaz, ada yang kata ombak lah, ada yang kata macam lintah lah, macam-macam istilah tu. Tak apalah, tu tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih lah kan. Waw tu bertemu dengan hamzah a tu dalam satu kalimah yang sama. Satu contoh. Contoh yang kedua ayat yang ke-23 iaitu pada kalimah wal malaikatu. Tu panjang. La ada alif maksurah tu kan, ada mat bertemu pula dengan hamzah tu dalam satu kalimah 4 atau 5 harakat. Dan contoh yang ketiga juga kalimah yang sama walahum su'u. Waw mat atas tanda mat tu bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. So cara baca dia ataupun panjang kadar dia iaitulah 4 atau 5 harakat. Jadi kena ingat dan kita cuba kena pasti mat wajib ini ataupun mat muttasil ini macam mana bentuk dia, macam mana keadaan dia dan juga kadar bacaan dia 4 atau 5 harakat. Dalam halaman kita ni saya sekali imbas tadi ada kurang lebih dalam 9 tempat. Ada 9 tempat. Jadi mungkin sahabat-sahabat Al-Quran jadi kerja rumah sikitlah. Sikit-sikit sambil-sambil nak tunggu solat asar sekejap lagi. Tengok sekejap ayat muka surat 250 ni ustaz kata ada 9. Cuba tandakan, keluarkan mana kalimah dia dalam halaman yang ke 252 ini. Mudah-mudahan dapat beri sedikit kita kata ulang kajilah untuk bahagian bacaan tajwid kita insya-Allah. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi ya. Kita belajar tajwid sebentar tadi untuk kita baca dengan cara yang terbaik dan kita memahami ustaznya agar kefahaman kita makin baik dan kita nak menjadi individu ulul albab ya. Bukannya Ahmad Albab ya. Kita nak jadi ulul albab yang makin lama nampak apa yang sedang Allah sampaikan dalam Al-Quran, dalam fenomena keadaan yang berlaku sekarang ini untuk kita cermati dan dapat ganjaran yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang kita baca tadi ustaz ya, kita dah bincang tentang sifat-sifat ulul albab sehingga ayat 22. Ganjarannya apa? Allah menyatakan jannatu adnin yadkhulunaha ya. Jannatu adn itu adalah dimasuki oleh mereka yang soleh ya, dari kalangan abaihim iaitu nenek moyang ayah mereka, ayah ibu mereka, pasangan mereka dan juga zuriat mereka, anak mereka, cucu mereka, cicit mereka. Ini nak cerita pasal masuk syurga sekeluarga. Subhanallah. Ya, nak masuk syurga sekeluarga kena ulul albab ya, kena ulul albab iaitu bukan masuk sekolah ulul albab semata-mata ya, tetapi cirinya itu yang kita nampak sebentar tadi. Dan apakah yang menarik dari dalam jannatul adn ini iaitu wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat masuk daripada pelbagai pintu itu dan mereka menyatakan apa? Salamun alaikum bima sabartum ya. Ucapan kesejahteraan. Bila salamun itu maksudnya boleh jadi daripada malaikat, boleh daripada Allah dalam surah Yasin, salamun qaulan mir rabbir rahim, daripada orang-orang beriman, alaikum bima sabartum. Jadi apa yang kita tengok banyak-banyak ciri itu dia berpunca daripada sabar ya. Fa ni'ma uqbaddar, ini adalah balasan yang sebaik-baiknya. Itu sebabnya bila kita nak bersabar ini, ulul albab dan sabar ni dia saling berkait ustaz. Betul, ya. Itu sebabnya kita nak sambung lagi pada ayat yang ke-25 hingga 28 agar kita boleh memahami macam mana nak dapat ulul albab ini sendiri. Silakan ustaz. Betul ustaz. Terima kasih ustaz. Kadang-kadang kita silap sabar tu, kadang kita sabar saya ada batasnya. Okey. Kan inilah Al-Quran lah. Dia kalau batasnya sampai ke syurga ustaz. Batasnya sampai ke syurga. Kan baik, subhanallah. Mudah-mudahan Allah SWT kekalkan kita, kurniakan kita tahap kesabaran. Mudah-mudahan dapat atur kehidupan kita insya-Allah. Kita nak sambung bacaan kita tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian, iaitulah ayat yang ke-25 sehingga ayat yang ke-28. Jika tadi kita telah baca dengan sikah,
Sekarang kita cuba pula bacaan murattal lagu favorite kita, sayalah Hijaz. Kita cuba tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 25 hingga 28 menyambung tentang ulul albab Ustaz, ya, iaitu Allah menyatakan pada ayat 25 dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan membuat kerosakan di bumi, mereka itu memperoleh laknat dan tempat kediaman yang buruk, neraka jahanam. Ini amal albab Ustaz, ya. Bukan amal albab yang dalam cerita itulah, ya, maksudnya lawan kepada ulul albab, di mana mereka ini yang pertama memutuskan, ya, perjanjian
ya, daripada dengan Allah dan dengan manusia. Yang keduanya wa yaqta'u nama amarallahu an yusal, ya, Allah suruh rapatkan silaturahim, dia putuskan. Ya, dia rasakan bahawa silaturahim tak penting, yang penting ialah maruah saya lebih penting daripada silaturahim, padahal ia tidak dinyatakan sebagai ciri ulul albab. Dan yang ketiganya ayu sala wa yufsiduna fil ard, dan juga membuat kerosakan di atas muka bumi ini. Dan Allah menemplak kepada orang-orang yang memilih jalan ini bukannya ciri ulul albab. Dan pada ayat yang ke-26 Allah menceritakan Allah melapangkan rezeki dan juga Allah membataskan, bukan menyempitkan ustaz ya. Menarik ayat ini bukannya apa istilahnya wayaqbid, bukan. Allah nyata wayaqdir. Betul. Wayaqdir ini maksudnya Allah membatas qadar. Allah berikan ikut kadar yang patut sahaja. Jadi bila kadar yang patut orang tu dapat, ya, tetapi taklah luas macam orang lain, lawan kepada yabsut itu tadi. Jadi ada orang tu mungkin duitnya lebih dalam akaun, dia punya followernya ramai, kan, Allah yabsut. Tetapi yang menariknya kat sini Allah cakap wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Subhanallah. Iaitu apa? Allah lapangkan rezeki kita tuan-tuan. Rezeki kita mungkin dalam bentuk duit, dalam bentuk pengikut, dalam bentuk kuasa, ya, macam-macam. Kalau Allah lapangkan, Allah sempitkan, bukan sempitkan, Allah bataskan, ya, saya kena guna istilah betul. Asal kalau sempit itu wayaqbid. Kalau Allah bagi cukup-cukup makan saja, sebenarnya itu bukan tanda kemuliaan. Ini yang disentuh oleh Imam Al-Alusi dalam tafsirnya. Dia kata bahawa ada orang yang dilapangkan tapi itu adalah istidraj, untuk menguji dia. Yang itu kita takut ustaz ya. Kita minta Allah lindungi kita. Amin ya Rabb. Dan kalau Allah qadarkan, Allah beri cukup-cukup sahaja, itu untuk orang beriman, kalau cukup-cukup saja, itu adalah ujian untuk dia sentiasa mendapat lebih banyak pahala ganjaran sampai ke syurga nanti. Jadi kalau kita dah lapang, kita kena buat apa ulul albab buatlah, kita kena infak banyak dan tolong orang banyak, bukannya untuk kita naikkan nama kita, tetapi untuk kita buat kerana Allah. Sabarnya itu mencari redha Allah, bukannya sabar infak, sabar tolong orang itu untuk mencari nama di peringkat manusia. Itu ulul albab. Maka Allah cakap bahawa bagi orang yang tidak betul-betul berinteraksi dengan betul, istilahnya kehidupan dunia ini adalah mata'. Tuan-tuan, kita tengok pada hari semalam ada dua istilah, hilyah dan mata' pada ayat yang ke-17 muka surat semalam yang kita dah tengok. Jadi Allah kata dunia ini adalah mata'. Mata' ni macam garpu, sudu maksudnya. Tapi kalau hilyah itu maksudnya perhiasan. Akhirat itu adalah perhiasan yang memang indah-indah, tapi sebenarnya dunia ini kaya macam mana pun, macam kita dapat garpu dengan sudu je, masya-Allah, ia adalah benda yang sementara sahaja. Wa yaqulul ladzina kafaru, orang-orang kafir itu bercakap, kalaulah diturunkan mukjizat daripada Tuhannya, kata Nabi, sesungguhnya Allah menyesatkan sesiapa yang dia kendaki dan memberi petunjuk orang yang bertaubat kepadanya. Iaitu orang kafir ini, orang yang kufur pada Allah, Ahmad Albab, bukan ulul albab Ustaz ya. Dia ni tidak dapat menghargai ayat daripada Allah SWT. Apa-apa yang berlaku ini, alah ini kebetulan kot. Sebenarnya ayat Allah dalam kitab Al-Quran dengan ayat Allah fil kaun yang berlaku dalam kehidupan kita seharian, ianya sekaligus. Ianya sama. Maksudnya ialah apa? Tak perlu ditunjukkan bukti-bukti lain, apatah lagi Quran ini sudah betul Ustaz ya, menceritakan apa yang kita baca ni, dia menceritakan apa yang sedang berlaku. Tapi ada yang disesatkan, ada yang Allah beri hidayah. Ada yang diberi hidayah tu dia tengok, ini macam sedang berlaku pada diri saya lah, masya-Allah, macam sedang berlaku di negara inilah. Ini Allah beri hidayah kepada yang ingin kembali. Anak, bila kita rasa ingin kembali tuan-tuan, rasa ya Allah, saya dulu ni baca Quran jarang-jarang, tak faham, tapi sekarang ni saya nak kembali, anab, Allah akan beri hidayah. Allah akan buka pintu untuk kita memahami ini. Dan orang yang kembali pada Allah ini, bila dia baca Quran Ustaz, bila dia zikir pada Allah, macam Ustaz baca zikir tadi, jiwa jadi tenang. Allahuakbar. Nak ulang balik semula ayat 28 untuk kita selalu ingat, kalau ketika panas, tenangkan dengan zikir pada Allah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Subhanallah. Hari yang mana tidak akan berguna anak pinak yang ramai, harta benda yang banyak kita bangga-banggakan, yang kita cari pagi petang siang malam ketika hidup, nanti satu masa nanti Allah sebut illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang bertemu kembali kepada Allah dengan hati yang tenang, tenteram. Itu kita penting sangat untuk
lembutkan hati kita dengan al-Quran, dengan zikrullah, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat ulang sekali lagi, kita baca ayat yang ke-28. Jadi penguat dalam kehidupan kita insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Surah Al-Allahul Azim, dengan mengingati Allah, dengan selalu membaca zikir, salah satunya Quran, hati akan jadi tenang. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, yang pertama ialah kita ingin sama-sama ya membawa resolusi agar kita sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa mak ayah kami ya Rahman. Ampunkan dosa mak ayah mertua kami ya Rahim. Ampunkan dosa ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang mana hatinya senantiasa terpaut dengan kalam-Mu Al-Quran. Mata kami ya Allah, mata yang suka melihat kalam-Mu ini, Al-Quran ini, membacanya. Ya Allah, hati kami hati yang senantiasa rindu untuk bersama dengan Al-Quran, hati yang senantiasa tenang tatkala mendengar bacaan Al-Quran, hati yang senantiasa bahagia apabila bersama dengan Al-Quran. Telinga kami ya Allah, telinga yang tidak pernah jemu-jemu mendengar lantunan bacaan Al-Quran. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Kurnia kesihatan kepada sahabat kami yang sedang dirawat, perlindungan buat kami semuanya, kurniaan ganjaran berlipat ganda kepada barisan hadapan yang bertungkus lumus bekerja menjaga keselamatan ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Nawaminkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaznya, agar kita terus menjadi mengejar melaksanakan tindakan ulul albab, iaitu dengan kita selalu baca Quran, kita menjadi orang yang sentiasa bersabar, merapatkan silaturahim, bukan makin berpecah, makin kita bermusuh, padahal kita adalah umat yang bersama dengan Al-Quran. InsyaAllah kita jemput tuan-tuan untuk bersama dalam gerakan tabung gerakan Al-Quran sebagai satu usaha. Kita ingin negara, negeri, keluarga kita adalah keluarga berasaskan Quran dan mengamalkannya, dan ianya bukan pilihan kerana kita sudah melihat kesan bila Quran ini ditinggalkan. Kita bertemu lagi dalam siaran ulangan pada malam ini pada hari esok insya-Allah. Jaga keselamatan tuan-tuan, sama doakan pada kami semua, dan tahniah pada yang sudah mengambil vaksin dan juga mendaftar. Kita doa ini sebagai usaha kita bersama. Amin, tawakal kepada Allah. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.